sibuk, tak apa, tak apa. Okey, dalam PBPP kita ada operasi sistem ada untuk setiausaha, peranan dan tanggungjawab PP untuk semua penilai dan juga pegawai yang dinilai lah. Okey, keberhasilan semua pegawai yang dinilai kena buat. Tak apa, boleh pakai macam ni je. Okey, tak apa. Okey. Untuk operasi PBB tak ada kena-mengena sangatlah dengan tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya skip je lah. Cuma kita ada surat arahan pelaksanaan PBPP. Kenapa hanya pegawai perkhidmatan pendidikan sahaja yang dinilai secara PBPPP? Maknanya grade DG. Kalau grade lain semua pakai SKT lah. Okey. Itu ada surat dia. Okey. Saya teruskan. Okey, kenapa PBPP untuk guru matlamat dia untuk meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan PPP yang berprestasi tinggi dan juga penilaiannya secara menyeluruh. Maknanya dari segi cikgu tu dinilai secara menyeluruh, termasuklah pegawai juga ya. Jadi disambil kita buat penilaian itu, kita dapat menilai kompetensi guru, menilai keberhasilannya, mendapatkan hasil kerja PPP, membangunkan program pembangunan profesional berterusan. Maknanya kalau guru tu tak cemerlang dari segi aspek apa, sekolah ataupun PPD boleh buat kursus yang sesuai. Menggunakan instrumen ini je kita dah dapat buat 2-3 perkara lah. Okey. Okey, next. Dalam PBP kita dinilai daripada 3 komponen. Yang pertama generik, yang kedua fungsional, yang ketiga keberhasilan. Okey, generik ni semua orang dinilai dengan instrumen yang samalah. Tak kira jawatan. Okey. Fungsional berbeza masing-masing ikut jenis perkhidmatan yang kita jalankan lah. Okey, fungsi PBPP walaupun nampak biasa, tapi ianya akan memberikan kesan kepada kita dari segi pergerakan gaji, untuk APC, untuk PPC, kenaikan pangkat, laluan kerjaya, sambung belajar, TBBK, dasar pemisah untuk exit polisi ya, dan juga menggantikan LNPT. Okey. Kemudian bila penilaian itu dijalankan selama 1 tahun berterusan, maksudnya daripada bulan 1 tahun ini dah start. Kita punya PP dah start boleh nilai kita lah, cuma dia belum key in markah sajalah. Okey, key in markah 2 kali, semasa pelayanan pertama dan akhir. Jadi tanggungjawab PP mestilah buat kerja ini pada masa yang ditetapkan. Okey. Untuk pegawai penilai dia ada sistem eprestasi.moi.gov.my dan juga ada aplikasi ya dalam handphone Android. Tapi ini login dia gunakan IC. Kalau tahun lepas dah tukar password, tahun ni dia reset balik. Login IC, password IC. Hanya untuk pegawai penilai. Kalau kita hanya pegawai yang dinilai macam SIC, dia hanya PYD, jadi dia tak boleh login lah. Sebab dia tak menilai orang lain Okey. Next. Susah juga mouse ni. Okey, yang ini kita skip lah Ini untuk SU Okey, sebagai pegawai yang dinilai, saya perlukan maklumat lah kalau ada yang tersilap lah Kalau salah setting, maksudnya sepatutnya tak ada hubungan kekeluargaan. Tapi mana tahu bila saya letak nanti ada hubungan kekeluargaan, kena beritahu saya lah. Okey, kita tak boleh menilai ahli keluarga masing-masing lah tak boleh. Nanti bias, bagi rendah pun orang komplain, bagi tinggi pun komplain. Okey, untuk peringkat sekolah rendah, PYD kalau guru besar akan dinilai oleh penolong PPD. Untuk PP1, PP2-nya timbalan. Untuk guru penolong kanannya, PP1 guru besar, PP2-nya penolong PPD. Okey. Kalau sekolah menengah, pengetuanya dinilai oleh timbalan PPD, PP2 pegawai pendidikan daerah. Kalau guru penolong kanan dinilai oleh pengetua dan PP2-nya ialah timbalan. Okey. Ini untuk pegawai penilai, diingatkan KPM tidak menyediakan template pengiraan markah, tapi ada dalam edaran. Itu KPM tahu Jadi markah dalam yang dibuat template tu tak semestinya akan
jadi realiti. Itulah sebab KPM tak jamin ya. Okey. Pemberian skor antara kedua-dua PP. PP1 dan PP2 tak boleh berbincang nak bagi skor berapa. Tapi dia boleh berbincang prestasi PYD tu. Jadi markah masing-masing. Okey. Dan PP perlu rahsia skor tu. Maknanya skor tu kita rahsia dengan PYD sajalah. Maknanya jangan kita prostate edar pula kepada sekolah. Ini skor dia ni kita bagi kat orang lain tengok. Tak boleh lah. Tapi di antara PYD dan PP tak ada rahsia. Memang wajib bagi pun. Okey. Kita kena fikir PYD itu ialah aset terpenting. Yang boleh dimajukan dari semasa ke semasa. Bukan kita nak penalti dia, nak bagi markah rendah, kita geram dan sebagainya. Kita nak semua orang jadi lebih cemerlang. Okey, dan penilaian tidak dilaksanakan tergesa-gesa. Last minute baru nak key in, jadi semua letak markah sama. Tak menilai langsung kan, tak boleh lah macam tu Okey. Next. Okey. Diingatkan sekali lagi pegawai penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberikan skor lingkungan pertengahan. Jangan letak 3 semua, senang 3 je semua. Itu akan memberi kesan yang sangat tidak baik kepada pegawai yang dinilai Dan jangan ambil peristiwa yang baru berlaku. Macam tiba-tiba dia satu projek dia tak dapat selesai, kita geram, kita terus bagi markah rendah. Sedangkan sepanjang tahun dia dah berhemat dengan baik. Okay, next. Okay, dalam gerak kerja banyak sangat, tapi tak terlibat dengan orang lain. Saya yang banyak kena tu Jadi sebagai pegawai penilai, kita kena menyediakan penjajaran masa. Okay, maksudnya nanti saya akan bagi contoh lah. Tuan-tuan sebagai pegawai penilai kena buat benda ni. Okay, next. Lepas tu kita mesti berbincang dengan pegawai yang kita nilai Okey. Lepas tu borang skor yang kita tanda mesti diserahkan kepada pegawai yang dinilai. Okey. Kalau boleh sebelum key in lah, supaya kita boleh discuss dengan pegawai yang dinilai tu. Tapi kalau dah key in pun tak apa untuk kali pertama. Okey. Untuk kali kedua jangan macam tu. Kali kedua sebelum key in, sebelum hantar, bincanglah dulu. Kalau dia boleh nak argue kan dengan skor yang kita bagi. Kita tak nak nanti bila dah keluar result baru komplain kemudian. Macam tahun ni lah banyak jadi macam tu. Okey, setiap kali kita bagi bincang, kita rekod lah dalam kita punya rekod. Okey, next. Ini yang paling penting sebenarnya dalam PBP. Kita mesti melaksanakan bimbingan dan pementoran dan semak semula keberhasilan. Jadi kita sebenarnya sepatutnya pegawai yang dinilai tak akan dapat markah rendah jika kita membantu dan membimbing dia. Kalau asalnya markah dia sikit, kita bimbing dia, cikgu ataupun PK patut buat begini, nanti markahnya akan jadi tinggi. Jadi akhirnya semua orang akan berprestasi tinggi. Sepatutnya begitu. Okay, next. Okey, ini senarai semak pegawai penilai. Jadi semua pegawai penilai nanti akan ada senarai semak ni, boleh gunalah untuk diri sendiri. Okey, next. Ini perancangan perjanjian masa. Jadi saya akan bagi soft copy dia, nanti tuan-tuan akan isilah. Okey. Bila masa kita nak jumpa dengan PYD. Tak semestinya face to face, telefon pun boleh. WhatsApp, Telegram, tak kisah. Janji bincang. Okey, next. Ini contoh yang lain. Okey, next. Okey, dalam yang saya tunjuk ni semuanya ada dalam manual PBPPP. Ada buku tebal. Tapi dia tak dapat semua orang lah. Jadi kita boleh download daripada website yang saya tunjuk tadi. Manual tu. Okey, next. Okey, next. Okey, saya ulang semula. Komponen PBP ada 3. Generic, functional dan keberhasilan. Okey, next. Okey, ini yang paling penting untuk tuan-tuan ingat mungkin dah lupa macam mana jadi penilai. Dalam dimensi 1, profesionalisme 30%, penglibatan 10%, kemahiran 60%. Total tu 100, dia ubah jadi 90% akhirnya. Dan keberhasilan, maka ada 100%, akhirnya jadi 10%. Jadi kalau kita tengok, persen manakah yang paling tinggi? Boleh jawab? Kat mana? Ada 2 lah Satu dekat kemahiran sebab 60%, satu lagi dekat keberhasilan. Maknanya
Keberhasilan tu markah ada 10. You bagi 5 terus automatik dapat 10 dalam tangan. Tapi kalau kita bagi rendah, dia tarik banyak markah lah. Okey, next. Okey, dalam functional dia ada 5 kategori. PDP untuk guru, PTA untuk guru pentadbir di sekolah, PTB untuk pegawai di PPD, jurulatih kita tak ada, facilitator ada, guru bimbingan kaunseling dan kaunselor. Dia punya instrumen berbeza. Okey, next. Jadi flexibility PBPP ni dinilai secara flexibility. Cara mana nak menilai terpulang kepada pegawai penilai. Okey? Macam-macam kaedah, boleh tengok dari jauh, boleh tengok dari dekat, boleh bertanya dengan rakan sejawat, boleh bertanya dengan bosnya, boleh. Okey? Ada macam cara lah. Okey, next. Untuk makluman, tahun lepas dah mula, skornya maksimum 5. Sebelum-sebelum tu maksimum 4. Ada juga yang tersilap dia kira maksimum 4. Jadi dia bagi 3 dan 4, maka cikgu-cikgu tu dapat markah kurang daripada 80. Masalah lah Okey, next. Okey, ini semua orang akan dinilai dengan ini. Jadi tuan-tuan bila ada masa sebagai pegawai penilai yang bertanggungjawab, kaji dan bacalah huraian dia macam mana nak menilai dari segi profesional dan sebagainya. Okey. Ada 5, 9, 13, 15, 17 elemen dalam ni. Semua orang sama. Kecuali orang yang baru berkhidmat tak sampai 5 tahun, dia tak ada yang last tu, 5.2. Tak ada bimbingan dan pementoran. Yalah, dia guru baru, takkan dia nak bimbing orang lain kan? Jadi dia tak masuk yang tu. Okey, next. Okey, lepas tu ada penglibatan 10% hubungan luar dan juga sumbangan. Okey, next. Okey, ini yang dimensi 3 tadi. Untuk guru dia ada 9 saja elemen. Nampak beza Markahnya 60%, tapi ada 9 elemen. Tadi markahnya 30%, tapi elemen sampai 17. Dan nanti saya tunjuk apa maksud saya. Okey, next. Kalau untuk pensyarah, okey, skip. Untuk PTA, guru penolong kanan di sekolah. Jadi dia instrumen dia akan lain sikit dengan guru Guru tadi kebanyakannya PDP dan kelas. Tapi PK dia ada staf mentadbir lah, ada bidang pengurusan. Okey, next. Ini untuk pegawai di PPD lah Lagi sikit 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja elemen, tapi markahnya 60%. Okey, next. Untuk guru bimbingan dan kaunseling, okey, next. Banyak Untuk kaunselor sikit balik. Okey. Okey, next. Untuk facilitator SIP plus, okey, dan SIC plus ada kat sini. Lagi sikit kan. 7 aja kan. Jadi kalau 7 ni skornya kita salah letak, markahnya akan jadi rendah. Okey, next. Kalau ini 3 PK tak ada terlibat dengan kita. Okey, next. Jurulatih pun tak ada jurulatih sukan yang full time tak ada kat Hilir Perak. Ini yang saya cakap ambil perhatian Bagaimana markah tu diberi Kalau generate 36% saya sebut tadi, functional 54%, keberhasilan 10%. Kalau kita bagi semuanya 5, dia confirm lah 100%. Okey. Kalau semua 4, dia akan jadi 80%. Semua 3, 60%, confirm. Tapi kalau generate banyak 5, semua 5, functional 4. Okey, keberhasilan 5, apa jadi? Tak sampai 90 jadi 89% je. Walaupun nombor 5 banyak, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, lepas tu 4, 4, 4, 4, 5. Akan jadi tak sampai 90. Maknanya bukan prestasi cemerlang lah. Tapi kalau kita bagi 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, lepas tu dekat functional 5, 5, 5, terus jadi 94.8. Maknanya 1, 2, 3 lagi dekat atas tu 5, confirm dah 95 lebih. So berhati-hati kat sini. Maksud saya, kita mesti adil dan kita bagi kalau boleh yang functional itulah full mark. Okey? Supaya markahnya tinggi. Macam itulah. Kalau kita banyak 5 ke atas tapi kat bawah tu 4 banyak, silap-silap 3, terus maka dia akan tarik rendah. So nanti guru-guru ataupun kita punya PYD akan komplain lah kan. Macam tu. Cara dia lah. Jadi ambil perhatian lah. Kalau kita letak silap. Okey, next.
Okey, ini ada dalam buku macam mana nak tafsir setiap huraian tu, rubrik lah. Okey, cuma langkah panjang, langkah pendeknya 5 tu sentiasa. 4 tu ada, 3 tu sedang-sedang, 2 kadang-kadang, macam tu lah. Satu langsung tak ada, macam tu lah. Okey, next. Sama kita, benda yang saya cakap ada dalam buku. Okey, jadi boleh download lah masing-masing. Okey, next. Tu sentiasa, lepas tu baik, sederhana, memuaskan dan lemah. Okey, next. Okey, next. Ini contoh rubrik lah. Ada dalam buku, panjang kan. Jadi ambil masa lah, kaji, baca sikit-sikit. Okey, next. Okey, next. Kalau saya baca kat sini, lama. Okey, next. Okey, takwim dia. Bila kita akan mula? Okey, next. 1 Mac hingga 3 April saya dan pasukan akan menetapkan tuan-tuan menilai siapa. Okey? Jadi bila start menilai ialah pada 4 April hingga 1 Julai. Start bagi skor lah. Tapi sekarang dah boleh tengok, dah boleh pergi, dah boleh kunjung. Cuma belum key in saja. Okey? 2 Julai, 17 Julai nanti dia tutup sekejap. Lepas tu start 18 Julai kita buat pertukaran. Maknanya mungkin PYD bertukar ataupun PP bertukar. Okey? Dan last kali 3 September nanti boleh dah start isi pula yang akhir. Boleh buat daripada 3 September hingga 2 Disember. Panjang lah. Terpulang pada tuan-tuan. Jangan buat taksib je. Okay, next. Kemudian borang dah dihantar. Ada aktif 1 Oktober. Maknanya 1 Oktober baru ada borang hantar. Sebelum tu ada simpan saja. Jangan tanya saya lah kenapa tak ada borang tu. Kenapa tak ada button hantar lagi. Memang belum ada, tak apalah. Okay. Simpan dulu. Lepas dah hantar, takkan kembali. Itu yang paling penting. Jangan tanya, memang takkan buka semula. You hantar je, takkan kembali dah. Dia terus hilang dalam paparan. Adulah kat mana-mana, takkan buka. Tapi boleh diselesaikan kalau tersilap. Beritahulah, nanti bila mesyuarat, utarakanlah. Kita ada buat silap. Jangan buat tak tahu. Nanti tanyalah ada orang yang akan terkena. Kemudian kita buat pelarasan markah tidak tekal iaitu beza 10% untuk PP1 dan PP2. Jika ada beza 10% ada pelarasan. Okey, ini PPD yang akan betulkanlah. Okey. Kemudian akhirnya nanti dapatlah markah. Okey, dan guru baru. Okey, next. Okey, next. Next. Okey, next lagi. Saja tunjuk slide banyak-banyak tu menunjukkan kerja kita banyak sebenarnya kan. Tapi sebagai pegawai penilai dia tak payah study semua lah. Okey, pegawai penilai masuk IC Masuk IC nanti dua-dua sama Lepas tu boleh tukar. Tapi kalau lupa password dia akan reset ikut tarikh lantikan pertama dan email yang diberikan. Nanti saya akan print, kita semak sama-sama lah. Adakah itu email yang terkini. Sebab dia tak, jangan tanya saya lah, saya tak boleh reset. Dia reset secara individu. Okey. Jadi jangan lupa, kadang-kadang kita jadi PP1, kadang-kadang kita jadi PP2. Jadi 2 tempat lah. Jangan satu dah siap Syahul. Tengok-tengok ada satu kolom lagi tak buat langsung kan. Okey, next. Okey, kalau bila buka, tuan-tuan kena tengok dia punya kategori tu. Jangan silap lah. Kalau kita nilai PK, dia PTA. Kalau nilai penolong PPD, dia PTB. Kalau penolong kanan ataupun pengetua kat sekolah, dia akan nilai PDP. Okey. Kalau salah kategori, dia punya instrumen akan lari. Dan kalau salah pun, kadang-kadang terus kosong, tak ada tempat nak tanda lah. Okey. Okey, next. Itu ya, skor dah start 5 daripada tahun lepas. Jadi ada yang baru tahun ni jadi penilai macam tuan PPD sendiri lah tahun ni markah tinggi dia 5, jangan ingat sampai 4. Tu bahaya. Nanti semua pegawai kita ni terus tak sampai 80%. Okey, next. Dia ada butang simpan simpan untuk penilaian pertama dan hantar. Dia akan tulis sebelum hantar sebab memang kita tak hantar lah, sebab kita hantar pada penilaian yang terakhir. Okey, next. Okey, pada kali pertama kita key in, kita tekan simpan, kita akan dapat paparan markah untuk yang kita tekan kali pertama tu. Dan itulah markah rujukan lah. Maksudnya kita, tapi markah ni jangan beritahu pada PYD.
Cuma dalam kita je lah kita tahu, bila kita tekan 45 macam tu, berapa jadi. Okey? So, fikirlah untuk akhir tahun nanti nak tambah lagi ke ataupun nak macam mana. Kalau kita nasihatlah pada PYD tu, kat mana elemen yang dia boleh upgrade skor supaya jadi mungkin 90% ke atas lah kan. Tapi bila kita tukar, simpan, nombor ni kekal. Maknanya dia tak nak kita main-main lah. Main-main sana, main-main sini nak jadi berapa. Dia tak nak itu. Okey. Jadi jangan tanya saya kenapa. Saya dah tukar banyak kali. Kenapa makannya macam tu? Sebab memang sistem ni tak nak kita main-main tekan je supaya dapat nombor yang kita nak. Dia tak nak macam tu lah. Sebab itu bukan cara PBPP. Kita mesti menilai ikut rubrik. Okey. Next. Okey. Penilaian pertama simpan. Penilaian kedua akan ada hantar. Okey. Next. Nanti kita tengok kat kesimpulan tepi tu ya. Tugas tu dah selesai ke belum? Dia ada nombor lah. Okay, next. Dia sebenarnya tak ada silap ya. Bila hantar tu tak silap. Sebab bila kita hantar dia ada keluar button lagi. Betul ke nak hantar? Sebab ada orang komplain kat saya tersilap. Tak ada. Dia 3 kali tanya confirm. Betul ke nak hantar? Siap tanda right lagi. Maknanya memang kita lah yang buat tu. Dia tak ada komputer silap lah. Okay. Ini tanya dan jawab ni untuk kenapa, kalau orang tanya kenapa markah tu kali pertama je terpapar. Saya dah jawab tadi. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay. Set semula kata laluan. So, macam saya sebut tadi, dia akan ikut tarikh lantikan pertama. Dia tanyalah. Maksudnya dia tanya kita, bila tarikh lantikan pertama, dan nanti dia hantar ke email kita lah. Boleh tengok balik password tu. Okay, next. Okay, next. Okay, ni kalau nak mengadu ada masalah, beritahu saya lah. Sistem ni dia dah tak tunjuk alamat sebab dia tak nak semua orang mengadu ke KPM lah, penat KPM. Kes-kes yang senang boleh diselesaikan di agensi tapi pergi mengadu kan. Okay, next. Okay, modul pertukaran tak terlibat dengan tuan-tuan. Okay, boleh next, 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 next. Okay, okay, ini ialah patah sikit. Okey, ini untuk kalau pertukaran nanti ya. Mana tahu naik pangkat pula lagi. So kalau kita bertukar sama ada grade ataupun pangkat ataupun tukar tempat perkhidmat antara 1 Januari hingga 1 Julai, maknanya kita akan dinilai tempat baru. Okey, lepas tu kalau bersara pula pada tarikh tadi dia tak perlu dinilai. Okey. Ini untuk ingatan masing-masing je lah ya. Tapi kalau kita tukar esok bulan Ogos baru tukar, jadi kita tak payahlah tukar apa-apa lah. Maknanya kita dinilai oleh bos yang lama. Okay, next. Inilah senarai mereka yang tak dinilai. Ada banyak ya. Ada yang pergi kursus lah, yang sakit berpanjangan lah. Jadi tuan-tuan tengoklah nanti kalau pegawai di bawah tuan-tuan terlibat benda ni, beritahu saya, kita akan uruskan lah. Okay, next. Okay, next. Next. Okey, pelarasan markah saya beritahu tadi kalau ada lebih bezanya 10 kita akan buat pelarasan lah. Okey, next. Pelaporan, peranan dan tanggungjawab PP. Okey, teruskan. Okey, sekarang kita pergi ke keberhasilan pula Okey, next. Keberhasilan, okey, teruskan. Okey, keberhasilan ni apa ya? Dia ialah hasil kerja boleh jadi outcome ataupun output. Bergantung pada tugas dan tempat lah. Asas penilaian dia ialah peningkatan atau pencapaian. Tak semestinya dapat. Okay? Usaha pun dinilai sebagai keberhasilan. Kadang-kadang macam cikgu ataupun guru menyasarkan 4 orang dapat A, tapi akhirnya nanti dapat 3. Adakah kita akan bagi dia 75%? Tak semestinya. Kalau usaha dia tu dah okey, boleh juga bagi 100%. Begitulah ya, kita tak nilai hasil saja, kita tetap nilai dia punya usaha. Tapi kalau dia target semua A tapi dia relax ya apa tak buat, jadi memang tak lah. Jadi boleh kurang lah keberhasilan itu. Okey, next. Penilaian mestilah secara profesional usaha dia, kesungguhan dia dan juga kebersihanan tugas. Dan ikut lokasi lah kalau sekolah muridnya memang inputnya lemah-lemah, takkan nak sasarnya semua A. Jadi mungkin dia sasar lulus saja.
Itulah, ikut lokasi. Okey. Okey, next. Nanti PP1 mesti berbincang dengan PYD untuk menetapkan keberhasilan dia. Maknanya apa yang disasar tu kita puas hati tak? Kadang-kadang dia target terlalu rendah ataupun dia target terlalu tinggi. Kita runding lah dengan PYD. Okey, next. Bilangan sasaran mestilah 5, sekurang-kurangnya 5 dan jangan lebih sampai 20 ke atas, tak payah. Okey, semua tugas-tugas yang penting-penting lah, yang tugas hakiki yang biasa buat hari-hari, tak payah tulis. Macam cikgu tulis buku rekod lah, menghadiri mesyuarat lah, itu semua tak payah lah. Dia nak buat apa yang outstanding, yang dia nak capai tahun tu, yang itu yang masuk dalam keberhasilan, bukan kerja harian lah. Okey, next. Kecuali kalau PPP tu sangat baru, jadi apa keberhasilan pun dia tak boleh nak target. Dia masuk dah cuti sekolah, apa yang dia nak target lah. Kan? Jadi targetlah sikit-sikit. Mungkin dia buat apa-apalah, dia bincanglah dengan penilai dia. Okey, ataupun yang dalam pool ada masalah, jadi dia tak perlu letak sasaran yang panjang. Ataupun yang dah nak pergi ke exit polisi, maknanya markah dia dari tahun lepas dah 60% ke bawah. Tahun ni cikgu buat keberhasilan macam-macam, kesian dia lah, dia dah lah nak di exit kan, kita paksa pula dia buat pula target macam-macam, tak sesuai lah. Jadi itu boleh kurang daripada 5 lah. Okey, next. Okey, kaedah penulisan sasaran ada dalam panduan, jadi saya tunjuk je slide ni, nanti slide ni pun tuan-tuan akan dapat, jadi boleh tengok lah kena ada kata kerjanya, tujuan dia dan ukuran dia. Okey, next. Okey, mencapai, memastikan, mengurangkan masa, macam tuan PPD kita tadi sebut kan, mengurangkan masa mesyuarat. Mungkin dulu 3 jam, sekarang jadi 1 jam setengah. Itu pun dia punya keberhasilan. Masa boleh juga ataupun ranking, nak naikkan berapa dan sebagainya. Okey, itu cara dia lah. Okey, next. Kalau tak sesuai, perlu dielakkan. Macam guru-guru jangan letak target SPM, sebab SPM resultnya tahun yang lain. Memang tak dapat tengok lah tahun ni, tak sesuai. Kalau habis-habis pun mungkin trial kan. Okey, next. Ada banyak contoh sebenarnya dalam kita punya buku tadi yang saya sebut, ada contoh dia. Boleh, kita punya kerja pun ada dalam tu, boleh tengok lah. Okey, next. Itu borang dia, jadi semua PYD akan terima lah. Saya akan bagi soft copy untuk tahun ni. Okey, next. Okey, teruskan. Nanti PP akan gunakan skor yang automatik dalam Excel tu untuk di-key in dalam penilaian. Hanya PP1 saja yang key in keberhasilan. Okey? PP2 tak ada. Tapi sebenarnya boleh bincang keberhasilan tu. Cuma yang key in-nya PP1. Okey? Next. Istilah dia banyak dalam tu. Okey, boleh bacalah nanti. Okey, next. Okey, ini dah ulang Okey, contoh ada banyak dalam buku. Okey, next. 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 Semua jenis jawatan ada lah Okey, next. Okey, next. Okey, next. 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 Okey. Jadi sebagai mungkin kita sebagai guru pembimbing kan, kita pergi sekolah, kita tolong bantulah. Mana tahu ada guru-guru yang tak tahu dekat mana nak dapat, jadi kita beritahu dia, boleh tengok dalam website tadi, boleh download, jadi kemaslah dia punya sasaran keberhasilan dia kan. Okey, next. Okey, lagi. Okey, dah habis dah nak habis, tinggal 2 slide je. Okey, slide ni ini kita punya pegawai KPM lah kalau zon Perak ni Encik Mahdi bin Abdul Aziz, saya akan berurusan dengan mereka lah. Okey, next slide. Satu lagi. Okey, ini ialah jurulatih kebangsaan yang ada di JPN Perak. Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Bakat di JPN Cik Muhammad Sofi bin Burhan. Penolong Pengarah Pendidikan Islam Haji Salihuddin, dan saya lah. Saya penolong pegawai di PPD Perak dan penolong pengarah di JPN. Jadi semua hampir 3 orang tu di JPN lah. Saya seorang je di PPD sebagai jurulatih kebangsaan PBPP. Alhamdulillah lah kan. Itu nak beritahu je. Terima kasih. Dan Puan Nolaila Ishak akan jadi jurulatih negeri lah. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih kepada Cik Syahul yang telah memberikan taklimat asas berkaitan dengan PBPP, dan ini ada kaitannya dengan peranan tuan-puan lah di sekolah untuk tujuan memberi bimbingan